Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita pelajari RBT tahun 4, reka bentuk pengatur caraan, muka surat 80 hingga 82, algoritma, pseudocode dan carta alir. Okey, kita ada dua tugasan. Tugasan yang pertama, kita perlu menyalin pseudocode pada halaman 82 buku teks. Tugasan kedua, kita menyalin carta alir pada halaman 82 buku teks. Kita akan salin ke dalam buku panjang kuning RBT kita. Okey. Tapi sebelum kamu salin, kamu perlu belajar dulu daripada video cikgu ni. Sebab setiap kali cikgu mengajar, budak menyalin, ramai yang nanti buat salah. Jadi kamu tengok betul-betul video ni dan jangan buat salah seboleh-bolehnya. Okey. Okey, kita langkah terus ke halaman 82 dulu. Okey, ini ialah simbol-simbol geometri yang kita gunakan di dalam carta alir. Okey. Tengok simbol yang pertama ialah simbol terminal. Dia punya fungsi untuk mula dan tamat. Okey, mula dan tamat sesuatu aktiviti. Yang kedua, empat segi tepat ini untuk aktiviti ataupun proses. Yang ketiga, untuk input ataupun output sesuatu proses. Dan yang terakhir ini ialah aliran aktiviti. Okey, kita akan gunakan simbol ini semua dalam carta alir kita. Okey. Algoritma, pseudocode dan carta alir. Dalam pengaturcaraan, kita perlu memahami algoritma, pseudocode dan carta alir. Tiga benda ni, algoritma, pseudocode dan carta alir. Tiga benda tu saja. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey, Runai, ayah belikan pisang goreng. Boleh kamu tolong buatkan teh O? Kemudian ini namanya Runai ni. Bagaimanakah cara menyediakan teh O, ibu? Ibu dah jawab. Mari ibu tunjukkan cara membuat teh O. Okey, kamu tengok. Runai dia pegang buku tentang algoritma, pseudocode dan carta alir. Okey, ini pada muka surat 80 dan 81. Baik, yang seterusnya kita tengok dulu. Yang ni ialah algoritma. Ingat, kita akan belajar tiga benda, iaitu algoritma, pseudocode dan juga carta alir. Okey, algoritma ni apa maksud dia? Ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode ataupun carta alir. Nampak tak? Algoritma kita boleh jelaskan dia dalam bentuk pseudocode ataupun carta alir. Ia ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas. Kita tengoklah contohnya. Okey. Mula-mula, masukkan air ke dalam ceret elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Nampak? Algoritma ni, cara membuat teh O. Kemudian, tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula, kacau gula sehingga larut. Tuangkan teh O ke dalam cawan dan hidangkan. Okey. Kamu tengok, ada 9 kata kerja yang kita jadikan kata kunci dalam algoritma ni untuk nanti kita buat pseudocode dan juga carta alir. Okey, masukkan air, panaskan air, tuangkan air, masukkan seuncang teh, rendamkan, biarkan seketika, keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula, tuangkan teh. Nampak tak? Kata-kata kerja ni kita akan gunakan juga di dalam pseudocode dan juga carta alir. Ini algoritma tapi kepada pseudocode. Nampak tak? 9 kata kerja tadi kita gunakan di sini. Masukkan air, panaskan air, tuangkan air panas, masukkan seuncang teh. Sama macam tadi juga. Cuma algoritma dia tulisan dia macam ni. Okey. Dia tulis langkah-langkah dalam bentuk dia macam ni, dalam ayat dan perenggan macam ni. Tapi pseudocode, kita tengok apa maksud dia. Pseudocode ialah satu set pernyataan. Nampak tak? Ni semua ialah set pernyataan dalam bahasa biasa. Nampak ni bahasa biasa ni. Okey. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah. Nampak tak? Langkah demi langkah ni.
melaksanakan tugasan daripada mula hingga tamat. Daripada mula ni hingga tamat. Nampak tak? Langkah demi langkah. Lepas dia beritahu langkah yang pertama, dia mula ke barisan baru pula, langkah yang kedua. Kemudian habis kedua, dia pergi pula ke barisan yang baru, langkah ketiga. Dan yang seterusnya ke barisan yang baru. Satu langkah, satu barisan saja. Dia tak boleh nombor 2 ni, walaupun ada banyak lagi kosong kat sini, dia sambung nombor langkah kedua ni selepas langkah satu di sini. Tak boleh. Tak boleh. Langkah yang seterusnya mesti ke barisan yang baru. Kecuali nombor 5 ni, kamu tengok. Nombor 5 ni langkah dia panjang, dia tak cukup, jadi dia terpaksa pergi ke bawah. Nampak dia panjang sangat. Itu cerita lain. Okay. Kemudian video code ni kamu tengok, huruf yang kata kerja yang di awal langkah-langkah ni semuanya huruf besar. Mula U, L, A, S, semuanya huruf besar. Okay. Kemudian dihitamkan pula. Kod-kod yang awal ni dihitamkan dan semuanya huruf besar. Dan dia tak ada titik. Okey. Okey, ini kita katakan sebagai pseudocode. Okey. Okey, ingat 9 kata kerja ni digunakan pula di dalam carta alir. Nampak? Apa carta alir? Carta alir ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam carta alir dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Nampak ada anak panah ni? Okey, ini semua simbol terminal, simbol input output dan sebagainya. Okey. Okey. Tengok nah. Cuba tengok ayat dia yang pertama ni. Yang pertama ni, masukkan air ke dalam cerek elektrik. Kita patah balik. Masukkan air ke dalam cerek elektrik. Nampak tak? Ayatnya sama. Semua ayat ni digunakan semula di dalam carta alir. Okey. Okey. Yang memisahkannya cuma input output dan juga proses. Ada dia punya terminal, ada input output dan juga ada prosesnya. Okey. Nampak? Dia ada simbol-simbolnya, simbol proses, simbol input output dan sebagainya. Okey. Okey. Dan carta alir ni yang mula ni semuanya huruf besar. Yang tamat ni pun semuanya huruf besar. Tapi kata kerja tadi huruf kecil. Nampak tak? Kita tengok balik dekat video code, semuanya huruf besar kata kerja ni. Dan dihitamkan. Tapi bila masuk carta alir, dia jadi huruf kecil. Yang ni saja huruf besar untuk carta alir. Tengok nak? Carta alir, yang ni saja huruf besar semua. Yang lain semua masukkan, panaskan, tuangkan, masukkan, rendangkan, dia jadi huruf kecil. Nampak perbezaannya nak? Huruf besar semua, yang ini huruf kecil. Okey, carta alir. Okey, teruskan. Nampak 9 benda tadi semuanya sama saja dengan pseudocode. Cuma penulisan kata kerja dia huruf kecil. Okey. Okey, teruskan. Menulis pseudocode dan carta alir berdasarkan situasi. Okey, kita nak tulis carta alir sekejap lagi. Okey. Pseudocode dan carta alir boleh tulis berdasarkan situasi. Ini situasinya ni. Mari kita baca situasi berikut sebelum menulis pseudocode dan carta alir. Kita baca. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Nampak bangun. Dia membersihkan dirinya. Ini kata kerja yang kita gunakan nanti. Dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Okey. Cuba kita tengok kata kerja yang digunakan. Bangun. Membersihkan diri. Mandi dengan menggosok gigi termasuklah membersihkan diri. Kemudian dia memakai baju sekolah. Kemudian menunaikan solat subuh secara berjemaah. Kemudian dia bersarapan. Kemudian dia ke sekolah. Nampak ada 6 kata kerja utama yang kita akan gunakan nanti
di dalam pseudocode. Teruskan 6 ni nak. 6. Tengok. Ada 6 semuanya. 6. Ke-6 ni digunakan kata kerjanya sama macam situasi tadi. Mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, tamat. Okey. Pseudocode semuanya sama macam yang cikgu terangkan tadi. Yang kata kerja bagi langkah-langkah, setiap langkah tu kata kerja yang pada perkataan yang pertama tu hurufnya semuanya huruf besar dan dihitamkan. Nampak? Kemudian satu langkah, satu baris. Okey. Bersihkan diri, dia tak boleh ada di sini. Dia kena pergi ke baris yang baru. Pakai baju sekolah, pergi ke baris yang baru. Nampak tak macam ni? Satu langkah, satu baris saja. Okey, tapi yang ini dia tak cukup dalam 4 segi ni. Jadi dengan keluarga dia pergi ke bawah. Okey. Dan dia semua tak ada titik. Ingat pseudocode mula dengan kata kerja yang pertama semuanya huruf besar. Nampak tak? Okey. Okey. Kemudian benda yang sama, kalau kita nak buat carta alir, kita salin saja benda yang sama. Okay, nampak tak? Pseudocode dengan carta alir ni. Cuma bezanya yang mula ni semua huruf besar, tamat ni semua huruf besar, tapi dia tak hitamkan. Yang lain semuanya huruf kecil. Dia kalau pseudocode, yang ni huruf besar. Kata kerja yang pertama, langkah-langkah dia huruf besar kata kerjanya. Tapi yang ni semuanya huruf kecil dan tak ada titik. Nampak tak? Inilah tugasan yang kita nak buat. Kita nak salin kedua-duanya ini. Selalu murid akan buat salah. Macam mana salah yang dapat buat? Sekejap lagi cikgu bagi tahu. Okey, dua tugasan ini. Tugasan pertama, kamu buat pseudocode ni. Tugasan kedua, kamu salin carta alir ni. Apa kesalahan yang selalu murid buat? Saya tengok nak. Penulisan pseudocode yang betul dan salah. Okey. Pseudocode dulu ni. Okey, nampak tak? Nampak macam betul. Tapi sebenarnya salah pseudocode ni. Apa yang dia salah? Nampak? Mula dia huruf kecil, bangun huruf kecil, bersihkan semua ni huruf kecil. Salah. Macam ni salah. Kita tengok lagi apa yang salah. Okey. Nampak? Sarapan bersama-sama, dia ada ruang lagi kat sini, tapi dia pergi ke bawah. Sepatutnya ini dia pergi ke atas. Okey. Yang ni semua betul dah. Satu langkah, satu baris. Satu langkah, satu baris. Tapi yang ni dia pergi ke bawah, tak boleh. Sepatutnya ada ruang lagi, tulis yang ni. Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey. Nampak? Nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Cuba tengok. Mula, bangun, bersihkan, pakai, solat, sarapan, pergi, tamat. Ini semua dia huruf besar dah semua. Macam dah betul. Tapi dia tak hitamkan. Yang tadi ni sarapan nampak bersama-sama dengan keluarga dalam satu barisan yang sama. Dah cukup dah, nampak dah. Ini dah betul dah. Satu langkah, satu barisan, semua dah betul dah. Okay, cuma yang ni yang salah. Dia tak hitamkan. Okey. Okey. Ini yang betul. Cuba tengok. Mula dihitamkan semua, dia huruf besar semua. Nampak semuanya dihitamkan. Kata kerja yang pertama semua hitamkan dan huruf besar semuanya. Okey. Yang kemudian kamu tengok. Okey. Dia punya ayat-ayat dia pun semua betul. Satu langkah, satu barisan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Jadi ada 6 barisan. Ini yang betul keseluruhannya. Cikgu nak kamu salin, kamu buat bagi betul macam ni. Hitamkan betul-betul macam ni, huruf besar pada awalnya. Macam ni semua. Okey. Ini ialah tentang pseudocode. Kita tengok pula penulisan carta alir yang betul dan salah. Okey, macam mana?
Okey. Kamu tengok catat alir. Okey. Mula bangun daripada tidur, nampak tak? Bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh apa semua. Semua dia tulis balik. Yang mula dengan tamat ni betul dah. Semuanya huruf besar. Dan catat alir ni dia tak perlu hitamkan pun. Betul dah. Cumanya kamu tengok, nampak dia terlebih sini. Nampak tak? Dia berlaku macam ni kerana dia buat petak dulu, baru dia tulis. Sepatutnya tak boleh buat petak dulu. Sepatutnya tulis dulu, baru buat petak. Baru dia akan jadi. Okey. Okey, ini salah. Sampai terlebih ni salah. Okey, terkeluar petak. Okey, yang seterusnya. Nampak? Terkeluar petak G semua, ekor-ekor G semua ni terkeluar. Ini semuanya salah. Okey. Okey. Okey, apa yang salah di sini? Cuba tengok. Yang ni salah. Sepatutnya ULA ni huruf besar. AMAT sepatutnya huruf besar. Okey, yang ni salah. Okey. Yang seterusnya, apa lagi yang salah? Cuba tengok. Anak panah dia tak sentuh pun simbol yang seterusnya. Salah. Permulaan anak panah ni tak sentuh pun simbol kotak ni. Salah. Nampak tak? Anak panah ni salah, anak panah ni pun salah. Sepatutnya dia sentuh macam ni. Dia sentuh dua petak ni. Dia sentuh dua petak ni. Yang ni yang betul. Okey, ini semua salah. Okey. Yang seterusnya, cuba tengok. Okey. Ini kamu tengok. Yang mula dengan tamat ni dah betul dah. Semuanya huruf besar. Kemudian kita tengok. Anak panah dia semua betul. Okey. Menyentuh kedua-dua simbol ni. Nampak anak panah dia menyentuh kedua-dua simbol ni. Okey, sini sentuh, sini pun sentuh. Sini sentuh, sini pun sentuh. Garisan alir dia betul. Okey. Kemudian yang dalam kotak semuanya betul. Dia tak terkeluar daripada kotak. Nampak tak? Ini yang betul. Cikgu nak kamu buat betul macam ni juga. Okey. Okey. Ini semuanya yang betul. Ini semuanya betul. Kamu buat dalam buku panjang kuning RBT kamu. Kemudian yang video code ni buat di bahagian atas. Kemudian ataupun ini pada satu muka surat. Video code catat alir pun pada satu muka surat juga. Tulis hari dengan tarikh macam biasa. Okey. Okey. Dan setelah kamu buat dua muka surat tu, kamu tangkap gambar ni bagi tajam. Tangkap gambar tu bagi jelas sangat-sangat supaya cikgu boleh baca dan tandakan. Okey. Hantar pada nombor WhatsApp cikgu. Okey. Sekian. Terima kasih.